Kita semua sudah sedia maklum bahawa bahana daripada krisis coronavirus ataupun lebih kita kenali sebagai COVID-19 ini merupakan satu skala yang begitu besar. Ia membuana bukan hanya melibatkan negara kita yang terkesan daripada realiti yang kita hadapi kini dalam suasana penuh dengan kegusaran PKP. Justru semalam dibentangkan suatu pakej prihatin. Kita memanggilnya sebagai pakej prihatin untuk tujuan perbincangan kala kini. Dengan peruntukan yang begitu besar, 250 bilion, cuba untuk menakungi dan cuba untuk buffer, meredam tekanan yang dibawakan berikutan wujudnya senario seperti mana yang kita lihat dalam konteks global. Justru untuk memerhatikan realiti ini, timbul beberapa fakta yang dalam pembentangan itu turut digambarkan bahawa kita bakal berhadapan dengan realiti penguncupan KDNK sehingga negatif 3% dan juga dijangkakan sejuta akan kehilangan pekerjaan. Dan dengan janji bahawa ini merupakan satu pakej stimuli yang prihatin, justru pada waktu ini kita akan bersama membicarakan, memberikan suluhan secara lebih spesifik terhadap pakej prihatin ini bersama tetamu untuk kala kini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang bersama. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama untuk memberikan suluhan. Kita tahu apabila dibentangkan dengan skala yang sebegitu besar 250 bilion, itu suatu penegasan untuk keseriusan kerajaan untuk menangani dan meredam tekanan yang kita hadapi berikutan COVID-19 ini. Elok kita mulakan dengan, kerana ramai yang mula melihat bahawa ini jumlahnya besar dan ramai yang sudah mula ingin mendapatkan gambaran apabila kami mula menimbulkan laporan dan liputan secara langsung ini, kelihatannya banyak respon balas daripada masyarakat. Bila Kabinet menggariskan jumlah pakej prihatin ini, mungkin kita teroka terlebih dahulu matlamat daripada peruntukan sejumlah dan sebesar ini, Datuk Seri. Ya, kita sedia maklum bahawa dunia hari ini sedang menghadapi situasi yang amat sukar. Dan Malaysia tidak terkecuali. Kita sedang berdepan dengan penularan wabak COVID-19 dan juga kelembapan ekonomi global. Malaysia juga menghadapi situasi di mana harga minyak mentah dunia sedang merudum ke tahap yang paling rendah. Maka Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil satu tindakan yang cukup berani dan bertanggungjawab untuk memperkenalkan satu pakej ransangan ekonomi berjumlah 250 bilion ringgit yang mewakili 17% daripada KDNK bagi meringankan bebanan rakyat Malaysia, melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyat, sementara mendukung perniagaan yang juga melibatkan PKS dan usahawan mikro. Bagi saya ini satu tanggungjawab yang amat berat bagi kerajaan pada hari ini. Namun dalam menghadapi situasi yang sukar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun memperkenalkan satu pakej yang akan memberikan satu rangsangan kepada aktiviti ekonomi dalam negara, bukan sahaja daripada kumpulan sasar yang melibatkan peniaga-peniaga kecil, nelayan, petani, pekebun, pemandu taksi, anggota perkhidmatan awam, tetapi juga kepada usahawan-usahawan mikro, syarikat-syarikat PKS dan juga syarikat-syarikat yang besar. Kerana dalam situasi yang sukar ini, memang semuanya terkesan sehingga ramai di kalangan rakyat yang menghadapi masalah pendapatan, hilang pekerjaan. Sekali lagi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan berani dan bertanggungjawab ingin membantu situasi yang amat sukar ini. Ya, Datuk Seri menyebutkan tadi soal bagaimana kesan ini menjalar bukan hanya kalau kelompok mereka yang berpendapatan rendah, tetapi juga B40, M40, bahkan juga korporat juga terjejas. Kalau boleh saya teroka strateginya, apabila melihat bahawa ini merupakan suatu realiti baru dengan cabaran sebesar ini dan strategi dalam menentukan, baik kita ada kelompok yang B40 tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan M40 dan juga pemain-pemain utama kerana kita berdepan dengan satu realiti yang unprecedented skalanya kepada negara kita. Bagaimana strategi itu diatur cara supaya semua dapat merasakan manfaat daripada stimulus ini? Ya, kita mengambil maklum daripada pandangan yang dikemukakan oleh rakyat tentang bagaimana susahnya mereka dan peritnya kehidupan mereka dalam
tempoh yang kita hadapi pada hari ini. Sebab itu buat kali pertama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan telah mengambil inisiatif bukan sahaja memberikan bantuan dan pertolongan kepada segmen B40 tetapi juga memberikan perhatian kepada kumpulan M40. Sebagai contoh, bantuan prihatin nasional. Yang ini bukan sahaja memberikan fokus kepada segmen B40 di mana mereka akan mendapat pembayaran tunai one off yang berjumlah RM1,600 bagi mereka bagi isi rumah yang berpendapatan bulanan di antara kurang daripada RM4,000. Tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah bersetuju untuk menyalurkan bantuan tunai secara one off kepada kumpulan M40 iaitu mereka yang berpendapatan bulanan isi rumah di antara RM4,000 hingga RM8,000. Sebab yang saya tekankan tadi, yang terkesan bukan sahaja golongan rakyat di bawah tetapi juga di pertengahan, peniaga kecil, peniaga besar dan hampir keseluruhan rakyat negara ini. Maka kerajaan secara cermat dan teliti untuk melihat supaya tidak ada mana-mana rakyat Malaysia yang tercicir ataupun terpinggir dalam usaha kita untuk membantu mereka. Sehingga kan golongan bujang individu juga yang berusia 21 tahun ke atas yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,000, Perdana Menteri bersetuju untuk memberikan satu pembayaran tunai sejumlah RM800. Manakala mereka yang berpendapatan antara RM2,000 hingga RM4,000 diberikan bantuan sebanyak RM500. Ini menunjukkan manifestasi kerajaan pada hari ini untuk membantu mereka di peringkat bawah dan juga menengah. Manakala bagi peniaga-peniaga kecil, kita juga ada pelbagai insentif yang akan kita salurkan, termasuk PKS. Mereka juga menghadapi masalah bebanan aliran tunai sebagai contoh. Sebab itu kerajaan sekali lagi mengambil tanggungjawab untuk memperkenalkan program subsidi upah. Ini satu perkara yang telah pun kita persetujui yang melibatkan belanja sebanyak hampir RM6 bilion dan memberikan manfaat kepada 3.3 juta pekerja. Apa yang berlaku sebelum ini ialah tumpuan diberikan kepada inisiatif untuk menangani masalah pengangguran. Ianya telah berjaya ikhtiar tersebut. Tetapi dalam pakej kali ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil sikap yang lebih proaktif iaitu untuk membendung masalah daripada pekerja itu dibuang. Kerana apabila pekerja dibuang dari pekerjaan mereka, dan apabila selesai masalah gawat ekonomi dan gawat kesihatan yang kita hadapi pada hari ini, untuk membina semula kapasiti dan potensi seseorang itu mungkin mengambil kos yang lebih besar. Maka kita telah bersetuju untuk memperkenalkan program subsidi upah di mana kerajaan membantu majikan untuk mengekalkan pekerja di syarikat masing-masing. Kerana sekarang ni kebanyakan syarikat tidak ada pendapatan, tidak ada keuntungan akibat pelaksanaan PKP. Dan kita tidak mahu syarikat-syarikat ini mengambil arisan ini untuk membuang pekerja-pekerja di dalam syarikat masing-masing. Maka kerajaan telah bersetuju untuk membantu membiayai upah berjumlah RM600 bagi seorang pekerja yang berpendapatan bulanan kurang RM4,000. Dan ini melibatkan kos yang besar iaitu RM5.9 bilion dan insya-Allah akan membantu 3.3 juta pekerja dalam negara. Dengan usaha ini harapan kita ialah majikan dapat dibantu aliran tunai mereka, pada masa yang sama kita dapat mengekang daripada tindakan membuang pekerja-pekerja dalam syarikat-syarikat yang berkenaan. Datuk Seri, apakala digambarkan, bahkan Datuk Seri juga menyebut bahawa kita tidak mahu ada rakyat yang terbeban dan tercicir daripada radar di dalam pakej prihatin ini. Namun apakala kami mewar-warkan tentang bual bicara kita, ramai sekali yang pantas bertanyakan pelbagai soalan dalam realiti ekonomi kita hari ini. Misalnya, kita tadi menyentuh mereka yang makan gaji.
dalam hakikatnya bahawa makan gaji itu sendiri punya bentuk-bentuknya tersendiri yang tetap, yang kontraktual, dan kini ada realiti yang sifatnya piecemeal, yang sifatnya free agent, yang sifatnya dalam realiti ekonomi gig ini mereka bukanlah pekerja tetap tetapi ya pemandu Grab misalnya. Apakah mereka ini turut berada di bawah radar kabinet sewaktu mana dibentangkan strategi pakej prihatin ini? Ya, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri amat teliti untuk memastikan tidak ada mana-mana rakyat yang tercicir ataupun terpisah daripada mendapat manfaat pakej rangsangan ekonomi ini. Kita mengambil maklum bahawa gig ekonomi sekarang merupakan salah satu usaha yang besar di kalangan anak-anak muda khususnya, seperti pemandu-pemandu e-hailing dan juga kerja-kerja lain untuk menampung pendapatan isi rumah mereka. Ini juga diambil kira dalam pakej ini di mana pemandu-pemandu e-hailing yang sepenuh masa yang telah mengikut rekod yang kita ada berjumlah lebih 120,000 pemandu e-hailing yang sepenuh masa akan diberikan pembiayaan tunai one off sebanyak RM500, manakala pemandu-pemandu taksi akan diberikan pembiayaan tunai secara one off sebanyak RM600. Kita percaya dengan sedikit bantuan ini mereka dapat mempunyai tunai di dalam poket mereka untuk membiayai keperluan keluarga masing-masing. Pada masa yang sama, bagi usahawan-usahawan mikro yang terlibat dalam kreatif industri ataupun perniagaan atas talian, sekali lagi kita ada inisiatif di dalam pakej ini di mana mereka boleh mendapat pembiayaan skim kredit mikro yang telah diperuntukkan sebelum ini RM200 juta dan telah dinaikkan kepada RM700 juta, dan mereka boleh mendapat pembiayaan dengan kadar faedah hanya 2% tanpa cagaran, dan pembiayaan untuk membantu mereka dalam perniagaan masing-masing termasuk perniagaan atas talian, operator taksi, bas dan juga kreatif industri, kita naikkan daripada RM50,000 kepada RM75,000 dengan kadar faedah yang rendah iaitu 2% tanpa cagaran. Dan kita yakin dengan ikhtiar dan usaha ini kita bukan saja dapat membantu dan melindungi pekerja, tetapi syarikat yang terpaksa menampung pekerja-pekerja mereka juga dapat dibiayai dan dibantu aliran tunai mereka dalam suasana yang amat sukar ini. Datuk Seri, apabila kita mendengar perutusan pakej prihatin ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun mereka yang mungkin membaca, kita melihat bahawa skala capaiannya, outreach yang cuba dilakukan itu cukup besar. Itu terzahir daripada penjelasan yang Datuk Seri gambarkan itu tadi. Maka timbul soalan yang segera terpacul di mata fikir saya adalah soal dua perkara. Pertamanya soal eligibility. Yang keduanya soal penyaluran. Ya, kerana saya membayangkan keresahan rakyat hari ini menyebabkan mereka tertanya-tanya. Bahkan kita juga mendengar beberapa teman dalam yang mengepalai agensi, ramai sekali yang mula bertanyakan adakah dia layak, bagaimanakah kaedahnya. Inilah soal the pressing questions hari ini apabila gambarannya pakejnya sebesar ini. Jadi dua perkara ini, apa pandangan yang dapat Datuk Seri berikan suluhan soal kelayakan? Ramai yang mendengar, oh mungkin layak di sana, layak di sini, layak di situ. Kemana mereka boleh mendapatkan maklumat ini dalam tempoh baru tak sampai 24 jam semenjak pembentangan? Saya bersetuju dengan saudara bahawa cabaran kerajaan hari ini adalah untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif ini dan memastikan sistem penyampaian dan pelaksanaan itu efektif, cepat dan transparan. Sebab itu Kementerian Keuangan telah membentuk unit laksana untuk memastikan semua janji dan inisiatif yang dikebentangkan dalam pakej ini dapat sampai kepada kumpulan sasar dengan cepat, pantas dan transparan. Itu cabaran kita, dan saya yakin dengan tenaga kerja dan pasukan yang ada yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam kabinet dan juga semua pegawai-pegawai di semua kementerian
menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahawa kita bertanggungjawab untuk membantu rakyat di bawah. Persoalan yang timbul ialah siapakah yang layak mendapat insentif ataupun inisiatif yang dibentangkan ini. Pada ketika ini kita mempunyai data yang baik, khususnya penerima-penerima bantuan kerajaan dalam golongan B40. Dan peniaga-peniaga kecil dan juga PKS juga kita mempunyai data yang agak lengkap bagi memastikan mereka yang layak mendapat bantuan ini dapat menerimanya dengan cepat. Mungkin sedikit cabaran yang timbul ialah golongan M40 kerana mereka ini yang saya sebut sebentar tadi, sebelum ini memang semua inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan termasuk pentadbiran yang lama kurang sekali memberikan perhatian kepada golongan M40. Mungkin atas alasan itu kita tidak mempunyai data yang lengkap dan ini perlu dipertingkatkan untuk memastikan data untuk penerima-penerima ini adalah lengkap dan mereka yang benar-benar layak dapat hak mereka dalam pakej ini. Pada masa yang sama, seperti yang telah ditegaskan oleh Kementerian Keuangan semalam, kita rakyat Malaysia ini hampir kesemuanya mempunyai akaun masing-masing. Jadi kalau kita sudah mengenal pasti kumpulan sasar dalam pelbagai program dan inisiatif ini dan kita telah mengenal pasti siapakah penerimanya, maka kementerian yang berkenaan khususnya Kementerian Keuangan dan unit laksana akan pastikan ianya disalurkan terus kepada mereka yang layak. Bagi syarikat dan PKS, kita berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Bank Negara yang telah menyediakan satu mekanisme untuk memudahcarakan semua permohonan-permohonan ini supaya syarikat-syarikat dan kumpulan peniaga ini mendapat bantuan dengan segera, khususnya dalam tempoh pelaksanaan PKP ini kerana mereka tidak dapat beroperasi, pekerja-pekerja mereka tidak mendapat peluang untuk bergerak dari rumah ke tempat kerja, maka kita perlu bantu mereka segera untuk memudahkan dan membantu aliran tunai syarikat yang berkenaan. Jadi mekanisme di dalam sistem perbankan kita dan juga di Bank Negara dan Kementerian Keuangan bagi saya cukup lengkap untuk memudahcarakan pelaksanaan program-program ini. Ya, Datuk Sri, saya membayangkan penonton yang sedang menyaksikan bual bicara kita. Saya cuba meletakkan diri kita berdua di dalam kedudukan tripartite, kabinet, kerajaan yang telah memutuskan pakej prihatin stimuli 250 bilion ini, jumlahnya begitu besar. Dan pembentangan juga menggambarkan bahawa banyak strata masyarakat yang perlu ditangani. Di satu pihak yang juga memata-matai pembentangan ini agensi penyaluran yang masih menantikan apakah bentuk penyalurannya, unit yang dibentuk itu bagaimanakah SOP-nya nanti. Dan di satu sudut yang saya kira yang paling sensitif, paling ramai yang melihat adalah rakyat yang terkesan. Jutaan jumlah mereka itu. Jadi dalam kedudukan tiga penjuru ini, saya mengajak untuk kita berdua masuk dalam kasut rakyat yang hari ini tertanya-tanya, melihat, oh okey, dia mungkin layak di sana, layak di sini. Rasa excitement, rasa keseronokan dengan pembentangan bajet itu akan segera berolah dan bertukar menjadi resah dan takut apabila realitinya selepas sebulan PKP, poket sudah mula kosong. Jadi sehari dua ini, apa yang mereka wajar lakukan untuk mendapatkan gambaran sementara unit akan bersidang, penyaluran akan dibuat, proses birokrasi akan masih berlangsung untuk tempoh seminggu dua ini. Apa yang boleh kita nasihatkan kepada rakyat hari ini? Saya kira Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan dalam ucapan dan pembentangan pakej ini semalam supaya kesemua pelaksanaan dan penyampaian ini mesti dilakukan dengan segera dan cepat. Dan itulah pengarahan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan telah pun menyediakan modul dan juga perincian bagi setiap kementerian dan agensi yang terlibat dalam pakej ini supaya mereka tahu apakah program-program dan inisiatif yang telah dibentangkan dan perlu dilaksanakan oleh kementerian yang berkenaan. Seperti yang saya nyatakan tadi, unit laksana sedang memantau perkara ini
dan saya yakin pegawai-pegawai yang terlibat harus mengambil peluang ini untuk memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat dalam keadaan yang amat sukar. Saya amat memahami dan merasai perasaan dan denyutan nadi rakyat di bawah yang terpaksa sebahagiannya hilang pekerjaan, sebahagian besar mereka hilang pendapatan. Sudah tentulah dalam suasana ini mereka amat tertekan dan kita harus mengenepikan semua persoalan birokrasi dalam memastikan bantuan-bantuan ini dapat sampai segera seperti yang telah dibentangkan dalam pakej rancangan ekonomi ini. Ya, Datuk Seri, kita berehat seketika dan kembali nanti memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap pakej rancangan ekonomi prihatin 2020. Teruskan kesetiaan anda. Bicara naratif memberikan suluhan terhadap pakej rancangan ekonomi prihatin 2020 berjumlah 250 bilion yang dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, dan hari ini sudah ramai semenjak pembentangannya hingga ke kala kini banyak yang sudah bicarakan yang ingin mendapatkan gambaran lanjut, dan kita sangat memahami keresahan rakyat. Justru pada waktu ini menemani di studio adalah Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Banyak yang telah kita buat bicarakan, tapi kalau kita ingin beralih sedikit kepada sesuatu yang lebih lighter mood, cerita Makcik Kiah ni yang tular apabila contoh itu dibawakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam, dan itu menjadi tanda pagar yang paling popular semenjak semalam. #Makcik Kiah ini. Saya kira itu bukan semata-mata bertujuan untuk meredakan, bukan lelucon, tetapi lebih kepada untuk memberikan contoh agar rakyat difahami. Namun Menteri Kanan mungkin melihat #Makcik Kiah ini. Ya, saya setuju pendekatan yang diambil semalam itu cukup efektif menggambarkan realiti sebenar di bawah. Bagaimana seorang wanita yang terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan, mungkin menjual goreng pisang ataupun nasi lemak di tepi jalan, di gerai, dan suami pula seorang pesara, dan setelah bersara mungkin untuk meningkatkan pendapatan keluarga, suami terpaksa memandu Grab ataupun sebagai pemandu-pemandu lain untuk membantu keluarga. Manakala anaknya pula masih di universiti, seorang bujang, dan terpaksa menampung kos PTPTN dan juga kos pendidikan di universiti dan college. Dan ini adalah realiti sebenar masyarakat golongan B40 dan M40 di bawah. Tujuan yang Amat Berhormat Perdana Menteri menegaskan perkara ini ialah untuk membuktikan bagaimana pakej ini dapat membantu sekurang-kurangnya meringankan bebanan keluarga yang berkenaan. Maka Makcik Kiah yang berniaga kecil-kecilan ini, yang datangnya daripada segmen B40 mungkin, kerana perniagaannya itu kecil, goreng pisang, nasi lemak, maka kerajaan memberikan insentif wang tunai sebanyak RM1,600 kepada Makcik Kiah kerana dia tergolong dalam kumpulan yang berkenaan. Pendapatannya kurang daripada RM4,000. Dan ini akan memberikan manfaat kepada hampir 4 juta dalam kategori Makcik Kiah. Kemudian bagi suaminya seorang pesara juga, kerajaan menyediakan bantuan tunai one-off sebanyak RM500 kepada keluarga Makcik Kiah ini tadi. Dan mungkin suaminya juga seorang pemandu e-hailing. Sekali lagi, sebagai pemandu e-hailing, suaminya akan mendapat RM500. Jadi kalau 500 dicampur dengan 500 dicampur dengan 1,600 sudah menjadi 2,600 di situ. Bagaimana pula masalah keluarga ini untuk membiayai bayaran pinjaman balik PTPTN? Maka kerajaan telah mengambil keputusan untuk melanjutkan dan menangguhkan tempoh pembayaran PTPTN itu selama 6 bulan. Maka dalam tempoh 6 bulan itu, Makcik Kiah sekurang-kurangnya mendapat kelegaan, tidak perlu membayar balik pinjaman PTPTN, dan ini akan membantu aliran tunai cash flow bagi household ataupun keluarga yang berkenaan.
Kemudian anaknya juga mungkin sudah berumur 21 tahun ke atas dan masih lagi bujang. Dan sekali lagi bagi seorang individu bujang berusia 21 tahun ke atas, anaknya akan mendapat bantuan RM800 sekiranya dianya pendapatannya kurang daripada RM2,000 ke bawah. Dan daripada jumlah inilah Yang Amat Berhormat ingin membuktikan dan mempermudahkan persembahannya semalam bahawa kerajaan ini kerajaan yang benar-benar prihatin. Kerajaan yang benar-benar peduli rakyat. Bukan sahaja dia memahami dan mendengar masalah rakyat, tetapi kita ingin melaksanakannya dan terjemahkan dalam bentuk tindakan. Jadi ini satu contoh Makcik Kiah dengan insentif dan bantuan kerajaan ini, satu keluarga boleh kata orang mendapat sedikit kelegaan khususnya dalam tempoh 3 bulan apabila menghadapi suasana yang sukar. Jadi kalau Makcik Kiah boleh mendapat kelegaan, kita juga mengharapkan ramai lagi peniaga-peniaga lain golongan B40, M40 mendapat bantuan dan dukungan yang sama bagi membantu keluarga masing-masing dalam situasi yang sukar pada hari ini. Di sini menariknya apabila kita merujuk pula pada teks dan juga pembentangan Yang Amat Berhormat semalam. Ia dibaca daripada kedua-dua sudut, baik sama ada mereka yang mendukung perikatan ataupun yang tidak. Apabila kenyataan disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekitar maksudnya lebih kurang, meskipun ini bukanlah kerajaan yang dipilih melalui proses pilihan raya, namun ini adalah merupakan kerajaan yang prihatin. Ya. Ada yang mengatakan bahawa it's an acknowledgement. Ada satu pihak yang mengatakan bahawa ini menggambarkan kabinet yang ini dekat dengan denyut nadi rakyat. Selaku Menteri Kanan, Datuk Seri. Saya secara peribadi juga turut terkesan bila mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mengenali beliau. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin merupakan seorang yang sabar, yang tenang dan senantiasa tawaduk dalam menjalankan tugas dan memikul amanah yang besar ini. Sebab itu beliau mengambil pendekatan untuk memastikan semua rakyat Malaysia tanpa kecuali akan mendapat manfaat daripada pakej ini. Kita harus ketepikan semua fahaman dan ideologi politik dalam menghadapi suasana yang amat sukar pada hari ini. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai keazaman dan kesungguhan untuk memastikan ketika rakyat sukar, ketika negara sedang menghadapi fiskal deficit yang amat membimbangkan, tetapi beliau meletakkan keutamaan untuk membantu rakyat dan memberikan kesejahteraan kepada rakyat, melindungi kebajikan rakyat, menyokong perniagaan termasuk PKS dan juga memastikan pembangunan dan pengukuhan ekonomi negara ini dapat diteruskan. Maksud saya ialah apabila kita mempunyai keazaman politik, kesungguhan dan komitmen, insya-Allah usaha-usaha ini akan berjaya dan dapat mengangkat martabat umat dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Persoalan-persoalan yang makro, Datuk Seri, 250 bilion ini. Disebutkan tadi 17% daripada KDNK. Ya. Bagaimana harus kita memahami allocation, peruntukan ini? Kerana adakah ia merupakan sebuah reallocation daripada bajet yang telah sedia ada? Kerana kelihatannya kalau kita cuba memahami, seperti fiscal injection adalah sekitar 25 ke 30 bilion. Yeah. Jadi ada juga persoalan ini dibangkitkan oleh kalangan mereka yang fasih tentang makroekonomi. Yang ditimbulkan, apakah bererti dengan suntikan fiskal ini kita akan berada dalam defisit yang lebih besar, atau bagaimana kita harus memahami realiti? Kerana jumlah ini cukup besar. Bagaimana harus kita fahami? Pada pandangan saya, dalam menghadapi situasi ekonomi yang mencabar pada hari ini, bukan saja masalah penularan wabak COVID-19, tetapi juga negara Malaysia sebagai pengeluar minyak menghadapi masalah harga minyak mentah yang merudum, maka sudah tentulah pendapatan negara itu akan terkesan. Dalam suasana seperti ini, kita perlu recalibrate balik, menyusun semula
ekonomi negara untuk berdepan dengan cabaran-cabaran seperti ini. Sebab itu kita terpaksa mengambil satu tindakan yang berani untuk memperkenalkan pakej berjumlah 250 bilion ini. Pada 27 Februari kita telah mengumumkan 20 bilion yang dibentangkan semalam 230 bilion. Dan daripada jumlah ini, 25 bilion adalah suntikan fiskal yang memberikan manfaat terus kepada rakyat di bawah untuk meringankan bebanan mereka, memberikan kesejahteraan kepada mereka. Tetapi jumlah yang lain itu, kalau kita lihat pecahan dan dalam pakej ini, 128 bilion adalah untuk melindungi kebajikan rakyat. 100 bilion adalah untuk menyokong perniagaan termasuk PKS. Manakala 2 bilion lagi adalah untuk pembangunan infrastruktur, projek-projek kecil bagi pengukuhan ekonomi negara. Ini membuktikan walaupun suntikan fiskal itu 25 bilion yang memberikan manfaat terus kepada rakyat. Yang lain itu adalah untuk memperkukuhkan perniagaan termasuk syarikat-syarikat ini. Kerana syarikat juga terkesan, bukan saja individu. Apabila kalau syarikat itu tidak dibantu, syarikat ini akan membuang pekerja-pekerja mereka. Ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar seperti yang saya nyatakan tadi. Apabila seseorang itu dibuang kerja dan insya-Allah apabila tempoh gawat ini tamat, mungkin hujung tahun ini, maka untuk membangunkan semula kapasiti pekerja-pekerja ini, ianya mungkin mengambil masa yang lagi lama. Bagi menyelamatkan pekerja-pekerja ini, kerajaan bertanggungjawab untuk membantu syarikat-syarikat yang berkenaan dengan memberikan suntikan dan bantuan aliran tunai. Dengan wujudnya bantuan aliran tunai ini ataupun cash flow dalam syarikat-syarikat yang berkenaan, sama ada yang besar ataupun yang kecil, maka mereka tidak ada alasan untuk membuang pekerja-pekerja mereka. Kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mahu melihat pekerja-pekerja ini dibuang dan hilang pendapatan. Kerana kalau itu berlaku, masalahnya akan lebih rumit dan parah di dalam masyarakat. Jadi, walaupun suntikan fiskal itu jumlahnya 25 bilion, yang selainnya adalah untuk mendukung dan menyokong perniagaan termasuk PKS supaya pekerjaan itu dapat diselamatkan, pekerja tidak dibuang, dan akhirnya selesai tempoh PKP ini, mereka boleh meneruskan operasi dan berkhidmat di syarikat-syarikat yang berkenaan. Ya, sekali lagi saya cuba meletakkan diri saya di dalam kasut penonton. Apabila Yang Berhormat tadi menyebut, saya mencuplik apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi bahawa kesan ini mungkin sehingga ke hujung tahun. Jadi saya membayangkan apa yang penonton sedang membayangkan, apakah bererti kita akan berada dalam kedudukan yang sukar sehingga ke hujung tahun, kerana realiti yang suntuk mereka baca hari ini adalah sepanjang PKP saja. Dia rasa macam sampai 14 April seolah-olah macam selepas itu suasana akan kembali seperti normal. Tetapi inilah mungkin menjadi the new normal untuk sehingga ke hujung tahun. Mungkin Datuk Seri harus memurnikan sedikit kenyataan apabila kata cabaran sehingga ke hujung tahun. Matlamat PKP ini adalah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Harapan kita ialah insya-Allah selesai tempoh PKP ini, kita dapat melihat satu keadaan yang lebih meyakinkan di mana kita dapat tangani wabak ini dengan lebih berkesan. Sebab itu kejayaan PKP ini sebenarnya terletak kepada rakyat Malaysia. Mereka harus memberikan dukungan dan kerjasama kepada kerajaan untuk mematuhi semua arahan-arahan dalam PKP ini. Kerana tanpa sokongan dan kerjasama daripada rakyat, saya bimbang kita tidak dapat mencapai matlamat PKP. Tetapi walaupun PKP ini telah tamat tempohnya pada 14 April yang akan datang, insya-Allah, mudah-mudahan tanpa perlu dilanjutkan. Keadaan sudah tentu berbeza. Tidak semestinya keadaan itu sama seperti apa yang sebelum ini. Namun dengan rangsangan yang kita bentangkan semalam, kita mengharapkan ianya dapat menyuntik kegiatan ekonomi dalam negara. Daripada peniaga kecil, sama ada peniaga goreng pisang, peniaga nasi lemak, peniaga di warung, di kedai-kedai makan dan juga peniaga-peniaga kecil. Dalam tempoh 3 bulan dengan dukungan kerajaan ini, ianya dapat membantu syarikat-syarikat ini untuk meneruskan perniagaan mereka, dan kita mengharapkan
selesai tempoh PKP ini, walaupun keadaannya masih lagi sukar, sudah berbeza dengan sebelum ini, tetapi kita lebih bersedia, kita lebih resilient untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Sebab kalau tidak ada bantuan dan suntikan ini, kita bimbang keadaannya akan lebih parah lagi. Macam contoh yang saya bagi, apabila kilang ataupun syarikat tidak beroperasi, mereka tidak ada pilihan melainkan membuang pekerja-pekerja. Kalau mereka buang pekerja-pekerja ini, walaupun tamat tempoh PKP, rakyat masih lagi menghadapi kesukaran. Sebab itu pendekatan kita adalah untuk menyelamatkan pekerja-pekerja ini dan membantu majikan jangan buang mereka. Pertahankan mereka supaya mereka dapat meneruskan kehidupan selepas tempoh PKP. Jadi saya yakin pakej rancangan ekonomi ini sebenarnya adalah bukan saja untuk tempoh 3 bulan ini, tetapi kesan gandaan daripada pakej ini dapat membantu pertumbuhan dan aktiviti ekonomi untuk tempoh-tempoh yang akan datang. Kewajaran 250 bilion ini secara berbanding, kerana ramai saja yang memerhati membandingkan negara sekian banyak stimulusnya, realiti yang kita hadapi ini dengan kekangan apa juga yang ada dan juga potensi dalaman. Mengapa 250? Cukupkah 250? Apakah kemungkinan nanti akan ada pakej tambahan? Kita memperkenalkan pakej 250 bilion ini berasaskan kepada keupayaan fiskal negara. Dan setelah kita teliti, kita semak dan bincang, kita yakin ianya tidak akan membebankan keuangan kerajaan persekutuan untuk tempoh masa sederhana ini. Namun, kerajaan terpaksa kembali semula kepada usaha untuk konsolidasi fiskal dalam masa tempoh sederhana ini bagi menyediakan satu ruang fiskal untuk jangka masa yang lebih panjang. Sudah tentulah keperluan bagi Malaysia tidak sama dengan keperluan negara-negara lain, termasuk negara-negara jiran. Yang penting ialah kita memberi keutamaan dan penekanan terhadap rakyat negara kita terlebih dahulu. Kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil. Kita tahu apa yang dihadapi oleh anak-anak muda di bawah sana. Kita tahu masalah yang dihadapi oleh PKS. Maka kerajaan yang bertanggungjawab, yang peduli rakyat, yang prihatin telah mengambil semua pandangan-pandangan ini dan atas keupayaan fiskal negara, kita berupaya mengemukakan satu pakej yang cukup besar. Yang ini tidak pernah dibentangkan dalam sejarah keuangan negara. Namun dalam menghadapi situasi sukar ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasakan ini bukan soal fiskal defisit yang harus kita bincang pada hari ini. Keutamaan kerajaan pada hari ini adalah untuk membantu rakyat. Sekiranya rakyat susah, sukar untuk saya turun ke kampung beritahu dengan Makcik Kiah, saya tidak boleh tolong Makcik Kiah kerana fiskal defisit kita telah mencatat 4%. Rakyat tidak faham. Rakyat perlu bantuan. Sebab itu kita letakkan keutamaan kita untuk membela dan melindungi rakyat terlebih dahulu. Kemudian kita akan beralih kepada tumpuan untuk menyediakan ruang fiskal bagi jangka masa yang panjang dan saya percaya kita ada keupayaan untuk melaksanakannya. Ya, Datuk Seri, kita akan berehat berjeda seketika dan kembali nanti memberikan suluhan lebih lanjut berkait tentang pakej perhatian 2020. Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah RM8 juta untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga RM300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian di hospital swasta ataupun makmal swasta.
Okay, di dalam bicara naratif, kita memberikan ulasan dan suluhan terhadap pakej rangsangan ekonomi stimulus ataupun prihatin 2020. Banyak telah kita buat bicarakan dan banyak maklumat yang sebenarnya masih berlegar. Rakyat sedang melihat ramai yang sudah mula membutirkan apa yang dia layak terima, apa di mana dia boleh mendapatkan pembelaan. Tetapi kita tahu realitinya adalah the devil is in the details. Dan itu yang kita akan bahkan melihat hari-hari mendatang. Dan saya juga menyebutkan kepada Datuk Seri sebelum kita ke udara tadi bahawa tekanannya kini akan dirasai oleh agensi-agensi penyalur kerana pelbagai persoalan akan tampil dan kesemuanya akan di-funnel kepada satu agensi yang mana melihat eligibility, kelayakan, pengabsahan betul tidaknya. Kerana ramai juga Datuk Seri yang mula mengambil kesempatan dengan pakej ini cukup besar. Di dalam kekalutan ini, saya kira kesabaran itu harus datang daripada rakyat seperkara, mereka yang menjadi ketua agensi dan pengamal-pengamal di agensi ini, mereka yang menjadi pemain di agensi ini. Ini yang akan kita hadapi dalam tempoh-tempoh untuk seminggu dua yang mendatang ini. Di dalam kemungkinan itu, nasihat Datuk Seri kepada kedua-dua belahan ini, rakyat yang mengharap dan mereka yang bakal menjadi operator yang menangani harapan daripada rakyat. Saya kira banyak perkara yang kita belajar daripada suasana dan musibah yang kita hadapi pada hari ini. Dan sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, sebagai sebuah kerajaan yang peduli rakyat, saya kira kita harus mengambil iktibar daripada suasana pada hari ini. Pendekatan yang terkini seperti big data itu perlu diberikan perhatian selepas selesai dan tamatnya tempoh PKP ataupun masalah yang kita hadapi pada hari ini. Maknanya semua kementerian dan agensi harus mengambil pendekatan menggunakan teknologi big data untuk menghimpunkan data-data dan statistik yang tepat, yang kredibel supaya kerajaan dapat menyalurkan bantuan dan juga sokongan kepada rakyat mengikut keperluan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, cabaran kita selepas ini ialah kita tidak boleh lagi melakukan usaha seperti mana yang kita lakukan sebelum ini. Sebagai contoh, sektor pertanian harus mengambil tindakan segera, memperkenalkan pendekatan teknologi-teknologi baru seperti automation, AI dan juga robotik, teknologi-teknologi yang dapat meningkatkan produktiviti. Malaysia ini sebuah negara yang amat aman dan alhamdulillah Allah telah mengurniakan suasana iklim yang subur, tanah yang baik dan kita harus menggunakan peluang ini untuk melihat sektor pertanian negara beralih kepada teknologi-teknologi yang boleh meningkatkan produktiviti mereka dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Sekiranya petani-petani dan peladang kita bersedia untuk mengambil cabaran-cabaran ini, saya yakin Malaysia dapat bukan sahaja mengeluarkan produk-produk makanan yang berkualiti, tetapi kita pastinya dapat mengurangkan import bahan makanan. Malaysia hari ini mengimport lebih 51 bilion ringgit setahun produk-produk makanan. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana kita kurang memberikan perhatian kepada penggunaan teknologi-teknologi ini. Jadi bila berlaku musibah seperti ini, kita terpaksa menghadapi gangguan rantaian bekalan makanan. Sebagai contoh, kita import daging dengan jumlah yang besar daripada beberapa buah negara. Apabila negara itu mengenakan sekatan, maka kita menghadapi masalah rantaian bekalan makanan. Begitu juga bahan-bahan mentah yang kita import daripada beberapa buah negara. Apabila negara mereka juga menghadapi masalah yang sama, kita juga akan terganggu rantaian tersebut. Jadi kalau Malaysia mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan bahan-bahan ini dengan kekuatan dan potensi rakyat kita, insya-Allah kita dapat menghadapi cabaran ini dengan lebih baik dan berhemah. Datuk Seri menyebutkan tadi bahawa sejurus selepas PKP ini cabarannya adalah kita berhadapan dengan realiti yang berbeza daripada sebelum
krisis COVID. Dan ini sekonyong-konyong membawa istilah new normal. Sekarang semua bercakap, berbagai pihak menyatakan bahawa apa yang berlaku kini pada skala sebegini, dalam konteks Malaysia pula bukan hanya soal COVID-nya, tetapi juga Datuk Seri menyebutkan cabaran pada harga petroleum juga memberikan satu tekanan berbeza, menyebabkan wajah ekonomi kita seharusnya berbeza dan dibawa dan dipacu ke arah yang berbeza. Bagaimana kita menanggapi new normal itu? Mudah-mudahan selepas PKP semuanya graf akan mula mendatar. New normal itu dalam kacamata Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri juga berlatar belakangkan gambaran sekatan-sekatan yang mungkin berlaku di peringkat global. Bahkan pemain-pemain besar, negara-negara besar sudah mula cuba untuk memonopoli beberapa perkara. Amerika kepada vaksin misalnya. Ada permainan itu, high politics di pentas yang lebih besar. Malaysia sebagai anggota ASEAN dan juga menjadi pemain global dengan realiti baru itu yang kemudiannya akan trickle down dan melimpah sampai ke akar umbi. Dari kacamata Datuk Seri, Menteri Kanan, new normal pasca COVID itu, bagaimana? Sudah tentu kita perlukan satu pendekatan baru. Kita sebelum ini juga berdepan dengan masalah perang dagang di antara dua kuasa besar. Namun saya sering mengambil pendekatan yang lebih positif. Walaupun berlaku pertembungan di antara dua kuasa besar dan Malaysia ini sebuah negara dagang kecil yang terpaksa berdagang dengan banyak negara-negara luar, kita harus mengambil pendekatan menjadikan Malaysia ini lebih kompetitif. Maknanya tenaga kerja kita ini mestilah tenaga kerja yang terlatih, yang mampu mendakap teknologi-teknologi baru. Untuk menarik perhatian pelabur-pelabur asing masuk ke dalam negara ini, mereka juga ingin melihat apakah Malaysia sudah bersedia dengan tenaga kerja yang mahir dan mempunyai kepakaran dalam teknologi-teknologi tertentu. Kalau itu berlaku, kita dapat melihat satu pertumbuhan FDI yang lebih positif di masa akan datang. Sebab kita juga mahu menarik pelabur-pelabur yang bernilai tinggi, yang berteknologi tinggi. Kita tidak mahu lagi pelaburan yang memberi tumpuan kepada tenaga kerja asing yang kurang mahir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin melihat bagaimana Malaysia dapat memperkukuhkan hubungan di rantau ini. Kita ada banyak perhubungan perdagangan dengan negara-negara ASEAN. ASEAN mempunyai penduduk lebih daripada 650 juta. Sudah tentulah pasaran ini juga pasaran yang besar. Apabila Malaysia menjadi sebuah negara yang kompetitif, saya percaya kita dapat meningkatkan pelaburan di antara negara-negara ASEAN. Jadi cabaran-cabaran ini harus kita teliti untuk memastikan Malaysia dapat bersaing dan memastikan tenaga kerja kita juga mempunyai latihan dan kemahiran yang mencukupi bagi menghadapi cabaran di masa yang akan datang. Hampir sejam Datuk Seri kita bersama dan rakyat mendengar daripada intipati pakej prihatin sehinggalah kepada cabaran-cabaran yang bakal kita hadapi dan kemungkinan masa depan. Di dalam realiti hari ini, mungkin elok kita memberikan penegasan semula kepada rakyat bahawa realiti sedang berubah dan bakal terus berubah dan persiapan mereka untuk memperkuatkan kendiri kerana untuk kita mengharapkan kerajaan sepenuhnya, realiti hari ini saya selalu sebutkan di dalam dada media, itu menjadi semakin sukar kepada mana-mana kerajaan, bukan hanya dalam konteks Malaysia tetapi juga global, dan kita lihat realitinya di Amerika Syarikat bahkan. Jadi mungkin elok kesempatan ini nasihat kita kepada rakyat untuk menanggapi realiti baru ini, Datuk Seri. Ya, saya sekali lagi menyeru kepada rakyat Malaysia supaya dapat bersama-sama dengan kerajaan dalam kita membendung penularan wabak COVID-19 ini. Pertama, saya menasihati semua pihak supaya mematuhi arahan-arahan yang terkandung dalam PKP. Apabila kerajaan mengambil keputusan untuk melanjutkan tempoh PKP, ianya kerana kita mendapati graf peningkatan kes-kes ini masih membimbangkan dan kita mengharapkan dengan lanjutan 2 minggu ini dapat membendung penularan wabak tersebut. Namun kita mendoakan apabila tempoh PKP ini tamat, insya-Allah suasana lebih baik, rakyat dalam negara kita selamat daripada dijangkiti wabak ini.
Namun kita harus bersedia dengan cabaran-cabaran baru dan saya meletakkan harapan yang begitu tinggi kepada semua rakyat Malaysia supaya dapat mengambil kesempatan ini untuk mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan memulakan satu sikap baru, pemikiran baru dalam menghadapi cabaran-cabaran yang lebih getir mungkin di masa yang akan datang. Kepada anak-anak muda yang berada di college dan universiti, mereka harus mengambil peluang ini untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat ilmu-ilmu yang baru. Bagi anak-anak yang mungkin tidak ada peluang untuk memasuki universiti, kerajaan mempunyai pelbagai peluang latihan kemahiran. Sekali lagi, seperti yang saya tegaskan tadi, kita mahu tenaga kerja kita, tenaga kerja yang mahir. Dengan kemahiran ini, mereka dapat pendapatan yang lebih baik bagi keluarga mereka di masa yang akan datang. Kita juga akan berusaha untuk memperkukuhkan lagi domestic investment, pelaburan domestik. Kerana kita ada potensi. Kita boleh, sebagai contoh, kita pengeluar terbesar produk sarung tangan, getah, medical gloves. Kita menghasilkan lebih 63% daripada pasaran dunia. Maknanya kita ada kapasiti itu. Dan kita, masalah kita masa yang lepas, kita selalu mengeksport bahan-bahan mentah. Kalau bahan-bahan ini dapat ditambah nilainya dalam negara, maka export value kita itu lebih tinggi. Tapi ini memerlukan teknologi, memerlukan kemahiran dan saya meletakkan harapan kepada anak-anak muda untuk mengambil peluang ini untuk diberikan latihan dan mendakap teknologi baru. Terima kasih Datuk Seri, kesempatan bersama untuk memberikan suluhan terhadap pakej Prihatin 2020 dan pastinya kepada rakyat penonton untuk kita melihat realiti baru ini sebagai satu cabaran dan kita memperteguhkan kendiri untuk kita mendapatkan maklumat dan pastinya RTM menawarkan maklumat yang paling terpercaya. Dan untuk itu terima kasih kerana kesempatan ini. Kita jumpa lagi dalam program-program yang selanjutnya insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.